Oti Sanchez. Beliau merupakan seorang wanita yang berusia awal 30-an yang disahkan menghidap penyakit mental yang teruk yang menyebabkannya berhalusinasi. Difahamkan juga bahawa penyakit itu telah bermula semenjak Oti mula mengambil dadah pada beberapa tahun lalu. Pada Jun 2008, Oti telah pun pergi ke Center for Healthcare Services di San Antonio untuk mengesahkan penyakitnya. Di sana, Oti telah disahkan menghidap paranoid, mild delusional dan tekanan mental dan psikotik yang berserta dengan halusinasi. Ubatnya telah ditukarkan kepada ubat yang lebih kuat untuk membendung kejadian yang tidak diingini akibat kesan penyakit mentalnya itu. Hasil dari pengambilan ubat-ubatan, Oti Sanchez mendakwa bahawa suara-suara yang selalu mengganggunya hilang dan Oti dapat menjalankan hidup seperti biasa sama seperti orang lain. Tetapi selepas beberapa waktu, Oti terpaksa berhenti mengambil ubat-ubatan itu kerana tidak mampu membayar kosnya yang sangat mahal. Tidak berapa lama selepas Oti berhenti mengambil ubat-ubatnya, Oti pula disahkan mengandung. Semasa Oti mengandungkan anaknya, dia telah menjalani pelbagai sesi kaunseling untuk mengatasi masalah tekanan mental yang dihadapinya. Tetapi pada waktu itu, Oti tidak mahu mengambil sebarang ubat-ubatan. Setelah 9 bulan berlalu, Oti melahirkan anaknya. Anaknya diberikan nama Scotty. Keadaan mental Oti pada hari itu semakin teruk dan suara-suara yang dahulu telah hilang kini telah kembali semula. Pada Julai 2009, Oti Sanchez telah dibawa ke Hospital Methodist Metropolitan kerana keadaan beliau yang semakin teruk. Bukan hanya suara yang mengganggu, tetapi Oti mendakwa dia juga diganggu secara visual. Oti beranggapan dia harus dimasukkan ke hospital, tetapi malangnya Oti telah dikeluarkan daripada hospital dan diserahkan kepada kakaknya untuk menjaganya. Keadaan Oti menjadi semakin teruk apabila dia beranggapan bahawa ada orang yang sedang mengintipnya dan ingin mengambil anaknya daripadanya. Beberapa hari sebelum kejadian, Oti mengatakan bahawa syaitan itu berada di dalam badan anaknya yang baru berusia 3 minggu. Dia juga mengelak dari melihat tepat ke mata anaknya kerana tidak mahu terlihat syaitan itu. Pada malam kejadian, Oti menyerahkan anaknya kepada kakaknya kerana beliau merasakan keadaannya kurang stabil. Dan setelah beberapa ketika, dia mengambil semula anaknya kerana beliau merasakan beliau boleh mengawal keadaan mentalnya. Dan pada malam itu jugalah, iaitu 26 Julai 2009, semasa Scotty berada di bawah jagaannya, suara-suara syaitan itu telah kembali. Oti telah membunuh anaknya dan memotong beberapa bahagian badannya. Tidak cukup dengan itu, Oti juga memakan beberapa jari dan sebahagian daripada otak anaknya. Kakaknya yang terkejut dengan jeritan Oti terjaga dan menghubungi 911. Berikut adalah rakaman perbualan semasa panggilan tersebut. Oh my God!
attorney, ma'am. How can we help you? I need an ambulance at 351 Wayside Drive. 351 Wayside? Is it a house or an apartment? It's a house. It's an emergency. Okay. And what's going on? What's the emergency? I'm sorry. What's the emergency? What's going on? My sister has, she's her child. Hello? Hello? Tell me what's going on. Don't talk to the other people. Talk to me. My sister has, she's hurt her child. Seriously, hurt her child. How did she do that? What's going on with the child? The baby is dead. She has, What did you say? the baby is dead. How old is the baby? The baby's 3 weeks, not even 3 weeks old. 3 weeks old? Not even 3 weeks old. Please. What did she do to him? She, Or her? she stabbed him. There's blood all over the bed. I don't know. All right, ma'am. Stay on the line for me. I'm going to connect you up to the police, okay? Stay on the line. All right, go ahead. Ma'am, what is your name? My name is Priscilla Garcia. Where is your sister at? Just stay there, Auntie. Stay there. I'm sorry. Priscilla, where's your sister at? She's just sitting on the couch. She's gone crazy last night. She was hearing voices. She kept bringing me the baby, and finally she calmed down, and I took her back the baby. And then now I just woke up to her screaming. Okay, how old is the baby? Not even 3 weeks old. The baby's dead. The baby's dead. Please, somebody come. Okay, they're on their way, buddy, okay? I need the keys so I can open the front door. Oh, my God. Ma'am, Yes. do not touch the baby. Don't disturb anything in the area there, okay? My mom was holding the baby. My mom was holding the baby. She was the baby down. All right, ma'am. Everybody's on the way to help you, okay? Oh, I need to find the keys for the front door. No, Auntie, nobody's dead. It's okay, baby. Just stay right there. Is that your sister? Yes. Oh my God, I can't believe it. You stand yourself? Guys, sister, I told you to come to me. I'm not dead, Auntie. I'm standing right here talking to you. Priscilla? Yes. Where did she stab herself? In the heart and in the stomach, she says. Where did she see it? I see a stab wound in her heart, yes. Your sister? I'm looking at her right now, yes. EMS? Okay. All right, they're on their way, okay? Oh my God, oh my God! Yeah, please. Mama, calm down. Mama, I'm on the apology and that's right now. I can't call him right now. Ma'am? Yes. I'm going to go ahead and let you go, okay? They're on their way. All right, bye-bye. Oti mengatakan bahawa suara itu mengatakan ibunya telah membunuh Presiden John F. Kennedy dan Marilyn Monroe, dan KKK amat marah pada ibunya kerana telah membunuh JFK. Suara itu jugalah yang telah menyuruhnya untuk menyakiti anaknya sendiri. Beliau mendakwa bahawa beliau hampir muntah semasa memakan otak anaknya, tetapi meneruskannya kerana disuruh oleh suara-suara itu kerana ingin membersihkan perutnya daripada syaitan. Oti terlepas daripada tuduhan membunuh kerana disahkan menghidapi penyakit mental dan telah dimasukkan ke hospital mental.